Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah haji dan umrah yang dihormati sekalian. Baik, ziarah Mekah dan Madinah siri yang keempat. Kita akan membicarakan tentang Kaabah. Kaabah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Surah Ali Imran ayat 96. Makna dia sesungguhnya rumah yang pertama kali dibina untuk manusia beribadat di dalamnya ialah rumah yang dibina di Mekah, iaitu Kaabah lah. Tempat yang berkat dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Kaabah ni petunjuk seluruh alam. Bukan petunjuk pada manusia saja, kepada semua alam-alam dalam dunia ni. Jadi dia merupakan pusat alam. Kaabah tu pusat alam ataupun pusat dunia lah. Kita tengok sikit lah ni. Jadi semua kita ni beribadat, kita menghadap kiblat. Ada pusat alam tu. Apa nama Kaabah tu? Kaabah tu. Jadi daripada utara, selatan, timur, barat, semuanya menghadap ke sana. Tuan-tuan, kita tengok kalau kita buat pusat dunia di mana? Dunia secara tidak sengaja ataupun secara kebetulan ataupun memang Allah Ta'ala lah yang ajak manusia lah sebenarnya. Sebelah kita ni dipanggil timur. Belah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Korea. Di sebelah sana pula Eropah tu, England, Perancis, Norway. Itu dipanggil barat. Barat. Jadi hak yang tengah tu Arab, Saudi, Iraq, Lebanon, semua tu dipanggil Timur Tengah. Jadi di situ merupakan pusat dunia lah, pusat dunia. Baik tuan-tuan, dalam Kaabah ni, berhubung dengan Kaabah ni, kita elok mencari 120 rahmat. Jadi 120 rahmat itu ialah kerana apa? Kerana Rasulullah SAW bersabda, lebih kurang lah tuan-tuan maksud dia. Tiap-tiap hari malaikat akan turun 120 rahmat dalam Masjidil Haram. Pertama, untuk orang tawaf diberi 60 rahmat. Untuk orang sembahyang diberi 40, jadi 100 lah. Kemudian untuk orang yang pandang, orang yang tengok Kaabah pun dapat pahala. Dapat pahala, diberi 20 rahmat. 20 rahmat. Dalam satu hadis yang lain, lebih kurang juga Rasulullah sebut makna dia lebih kurang, pandanglah Kaabah puas-puas. Pandang puas-puas. Bila kita pergi Mekah tu, pandang puas-puas. Dia telah hilang 2 kali. Kaabah ni daripada permulaan pembinaannya dia hilang 2 kali dan akan hilang kali yang ketiga, iaitu dekat-dekat dengan Kiamat esok. Dekat Kiamat esok. Jadi untuk mengetahui ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengoklah sejarah ringkas pembinaan Kaabah. Sejarah ringkas sajalah. Okey. Pembinaan yang pertama dibina oleh malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian runtuh kerana lama, maka hilanglah, hilang kali pertama. Kemudian Nabi Adam bangunkan bangun semula. Allah Ta'ala suruh dia bangunkan, sebab Nabi Adam pun akan mengerjakan haji. Jadi bangunkan. Kemudian
ketika Nabi Adam dah wafat apa semua, Nabi Sis bangunkan yang ketiga. Maksudnya hak ni renovate je lah. Renovate. Nabi Sis ni ialah anak pada Nabi Adam alaihissalam. Kan, anak Nabi Adam. Kemudian Nabi sini termasuk dalam 313 Nabi. Tak termasuk dalam 25 Nabi tu. 313 tu. Jadi Nabi Sis buat renovate, dipanggil, kita sebut dalam kitab sebut bangunkan yang ketiga. Kemudian hak binaan Nabi Sis ni, jadi berlalu masa di situ Nabi Idris sampai ke Nabi Nuh. Kemudian berlaku banjir Nabi Nuh, maka runtuh sekali lagi Kaabah kali yang kedua. Kali yang kedua. Di sini bila sampai di sini lamalah juga sampai ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim tu ada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Mereka ketika mereka pergi ke Mekah, mereka tawaf Baitullah tu, tapak Baitullah sahajalah, tak ada Baitullah, tak ada rumah masa tu. Kemudian Allah Taala suruh Nabi Ibrahim bina dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam Quran, di antaranya yang saya petik di sini ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi makna dia, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam meninggikan tapak Baitullah. Tinggikan hak yang daripada duk tenggelam dalam tanah tu. Setelah selesai, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innaka antas samiul alim. Daripada surah Al-Baqarah ayat 127. Nabi Ibrahim bukan duduk di Mekah, Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Daripada sana Nabi Ibrahim mari bagi tahu pada Nabi Ismail, Nabi Ismail ada di Mekah. Jadi Ismail, Allah Taala suruh kita buat Baitullah, rumah dia. Nabi Ismail tanya di mana? Maka malaikat datang, malaikat tunjuk tapak malaikat kibah selut pasir tu berterbangan, maka nampaklah tapak tu, maka dibinalah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini kita akan tengok siri-siri yang lain lah, yang lebih panjang. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ismail menguruskan Kaabah setelah Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Kemudian keturunan Nabi Ismail sampailah daripada Bani Jurhum, isteri Nabi Ismail ni puak Bani Jurhum. Kemudian ada lagi satu puak yang duduk di Mekah malah satu, iaitu Amalikah. Jadi Amalik, puak Amalik ini menyerang puak Bani Jurhum kerana mereka nak menguasai Mekah. Jadi puak Amalikah menanglah sebab mereka serang, mereka menyerang. Lalu mereka baiki kerosakan Kaabah yang runtuh ketika perang tu. Mereka baik balik tanpa mengubah binaan asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hak ni binaan yang kelima. Hak ni renovate sajalah. Bukan kata bina semula macam Nabi Ibrahim buat tu. Nabi Ibrahim bina baru terus. Jadi puak Amalikah tu mereka lebih kurang 300 tahun lah mereka menguasai Mekah. Kemudian Bani Jurhum yang kalah hari tu ni, mereka lawan balik. Maka mereka pemenang semula. Mereka menang, mereka kuasai Mekah semula. Jadi masa mereka kuasai itu, berlaku satu banjir besar di mana ada kerosakan-kerosakan pada Kaabah. Jadi Bani Jurhum ni mereka renovate. Ini yang kali yang ke-6. Dalam sejarah mencatat ini adalah renovate. Kali yang ke-6. Di sini mereka tambah sikit.
Kaabah tu jadi tinggi. Jadi tinggi. Kemudian Puak Jurhum tu diserang pula oleh Puak Ma'arib. Puak Ma'arib ni daripada Yaman. Kemudian depa tu Puak Ma'arib mengurus mentadbir Mekah. Depa diserang pula oleh Khuza'ah. Khuza'ah pun geng depa lah. Khuza'ah ni dapat perintah Mekah sat. Kemudian orang Arab ambil balik. Iaitu Bani Kinanah. Mereka mengalahkan Bani Khuza'ah ni. Puak-puak Khuza'ah tu. Jadi Bani Kinanah dengan Arab Quraisy ni, mereka tawan semula kota Mekah. Lalu Mekah diperintah oleh Qusay bin Kilab. Ni tok nenek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau ni, beliau renovate Kaabah, tinggikan dinding Kaabah dan buat atap dari kayu dum. Sebelum tu tak ada atap. Sebelum tu tak ada atap. Kaabah tak ada atap. Zaman Nabi Ibrahim tak ada atap. Mari sampai ke Qusay bin Kilab ni, dia buat atap daripada kayu dum. Kayu ni besar. Besar daripada bertanyok lagi. Kemudian berlalu masa sampailah ke zaman Tok Wan, Datuk Nabi kita Abdul Muttalib. Dia pun buat sedikit renovation. Ni taklah banyak, sikit saja. Ada yang kerosakan kerana lama apa semua kan. Maklumlah bangunan, biasalah seperti bangunan-bangunan yang lain, ada rosak, makanya dibuat renovation oleh Abdul Muttalib. Kemudian zaman berlalu, Abdul Muttalib pun meninggal dunia, digantikan oleh Abu Talib, digantikan oleh orang lain lagi masa tu, sebelum tu Abu Talib. Dan berlaku banjir besar di Mekah, di mana kerosakan besar berlaku. Dan ini insya-Allah saya akan cerita dalam siri yang kelima. Siri yang kelima. Untuk kali ini sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.